wabarakatuh. Kami dari Kos Pengurusan Halal terdiri daripada 5 orang, iaitu saya, Faiz Dunin, Mubin, Zahir, Mifzal dan juga Rahim. Hari ini kami akan membentangkan sebuah topik yang bertajuk landscape keusahawanan. Okey, kita beralih kepada topik saya, iaitu persekitaran keusahawanan. Okey, berdasarkan teori sistem ini, sesebuah organisasi perniagaan itu tidak dapat berdirinya dengan sendiri. Organisasi perniagaan dikelilingi oleh elemen-elemen persekitaran yang berinteraksi dan mempengaruhi pembuatan keputusan dan tingkah lakunya. Sebelum para peniaga merancang strategi perniagaan, mereka perlu terlebih dahulu namun persekitaran perniagaan boleh ditinjau dari dua perspektif, iaitu persekitaran perniagaan dalaman dan persekitaran perniagaan luaran. Okey, kita beralih kepada persekitaran tugas, iaitu pihak-pihak yang berkepentingan. Okey, persekitaran perniagaan dalaman sebuah organisasi perniagaan terdiri daripada elemen-elemen perniagaan asas seperti perniagaan pemilik, perniagaan, pelabur, pekerja, pengguna dan juga pembekal. Okey, elemen-elemen ini dia berinteraksi dan mempunyai hubungan langsung dalam pembentukan polisi, prosedur dan sistem sesebuah organisasi perniagaan. Okey, kita pergi pada peringkat global pula. Fokus kerajaan setengah negara tertumpu kepada pembangunan ekosistem keusahawanan bagi melahirkan usahawan yang berpotensi tinggi. Usaha untuk melengkapkan para usahawan dengan kemahiran yang diperlukan dipergiat melalui pengenalan dasar keusahawanan peringkat nasional bagi menyelesaikan diri mereka dengan perubatan persekitaran perniagaan, dan juga teknologi memuncul yang bersifat destruktif. Walau bagaimanapun, cabaran terbesar pihak kerajaan seluruh dunia adalah untuk beralih dari ekonomi tradisional ke ekonomi baharu. Usahawan yang dilahirkan perlu dilengkapi dengan kemahiran abad ke-21, pendigitilan operasi perniagaan dan berkolaborasi dengan usahawan lain untuk terus bertahan dalam persekitaran dinamik ini. Okey, seterusnya kita serahkan kepada rakan kita untuk topik yang selanjutnya. Seterusnya, saya akan membahas tinjauan keusahawanan global. Landscape keusahawanan global merangkumi beberapa aspek yang penting bagi usahawan yang ingin memahami dan beroperasi dalam persekitaran perniagaan antarabangsa. Ini termasuk trend ekonomi global, iaitu memahami pertumbuhan ekonomi, perubahan dalam pasaran kewangan global, dan keadaan makroekonomi seperti kadar pertukaran mata wang dan kadar faedah. Inovasi teknologi itu mengikuti perkembangan terkini dalam teknologi seperti kecerdasan buatan, kecerdasan data, blockchain dan teknologi cyber yang memberi kesan besar kepada model perniagaan global. Khususnya ialah peluang pasaran antarabangsa. Ia mengenal pasti peluang pasaran baru di luar negara, mengenali keperluan dan kehendak pelanggan global, serta memahami faktor budaya dan undang-undang yang mempengaruhi perniagaan di pelbagai negara. Persaingan global ialah memahami landscape persaingan global, termasuk persaingan tempatan dan antarabangsa, serta strategi yang digunakan oleh syarikat-syarikat besar dan kecil untuk memasuki dan memenangi pasaran global. Isu-isu regulatory dan kepatuhan, iaitu memahami peraturan dan undang-undang yang berbeza di setiap negara, serta kepatuhan terhadap standard perniagaan global seperti ISO, GDPR dan lain-lain. Rantai bekalan global, iaitu memahami kompleksiti rantaian bekalan global, termasuk perubahan dalam logistik penghantaran dan proses pengeluaran yang berkaitan dengan operasi perniagaan global. Kelestarian dan tanggungjawab sosial korporat, iaitu memberi kesedaran akan isu-isu kelestarian alam sekitar dan tanggungjawab sosial korporat menjadi semakin penting dalam keusahawanan global untuk memastikan keberlanjutan perniagaan dalam jangka panjang. Landscape keusahawanan global merupakan landasan bagi
usahawan untuk membuat keputusan strategi, mengenal pasti peluang baru dan mengelakkan risiko dalam persekitaran perniagaan antarabangsa yang dinamik. Saya akan membentangkan tentang transformasi ke arah ekonomi baharu. Transformasi ke arah ekonomi baharu adalah langkah penting untuk memastikan kemampanan, kemakmuran dan keadilan dalam jangka panjang. Penjelasan panjang untuk transformasi ini boleh distrukturkan kepada beberapa perkara berikut. Keperluan untuk inovasi. Ekonomi baharu memerlukan inovasi berterusan dalam teknologi, proses pengeluaran dan model perniagaan. Inovasi adalah pemacu utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan memainkan peranan penting dalam meningkatkan daya saing global. Yang kedua, kemampuan yang dipertingkatkan. Transformasi ekonomi mesti menyepadukan prinsip kemampanan dalam semua aspeknya. Ini termasuk penggunaan sumber semula jadi yang lebih bijak, mengurangkan sisa dan pencemaran dan menggalakkan tenaga boleh diperbaharui. Yang ketiga, keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kebajikan masyarakat. Transformasi ekonomi mesti berusaha untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi yang mampan dan peningkatan kebajikan sosial. Ini melibatkan peningkatan kes kepada pendidikan, kesihatan, perumahan yang baik dan peluang pekerjaan yang adil. Pengurangan ketaksamaan sosial dan ekonomi. Pula, transformasi ekonomi baharu mesti menggalakkan keterangkuman dan mengurangkan jurang sosial dalam ekonomi. Ini boleh dilakukan melalui dasar yang mengukuhkan jaringan keselamatan sosial, menggalakkan kesetaraan gender dan menyediakan peluang ekonomi kepada semua lapisan masyarakat. Yang kelima, kerjasama antara kerajaan, sektor swasta dan masyarakat sivil. Transformasi ekonomi yang berjaya memerlukan kerjasama yang erat antara kerajaan, sektor swasta dan masyarakat sivil. Kerajaan mesti mewujudkan rangka kerja dasar yang kondusif, manakala sektor swasta dan masyarakat sivil boleh menyumbang inovasi, sumber dan kepimpinan yang diperlukan. Yang keenam, fleksibiliti dan daya tahan. Ekonomi baharu mesti mempunyai fleksibiliti untuk bertindak balas terhadap perubahan pesat dalam persekitaran global dan tempatan. Ini bermakna mempunyai sistem yang berdaya tahan dan adaptif, mampu mengatasi krisis ekonomi dalam alam sekitar. Akhir sekali, transformasi ke arah ekonomi baharu adalah satu proses yang kompleks dan memerlukan komitmen jangka panjang dan kerjasama sesama sektor. Walau bagaimanapun, dengan langkah yang betul, ia boleh membawa manfaat jangka panjang yang ketara kepada masyarakat dan planet kita. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya akan membahaskan tentang tajuk tinjauan keusahawanan nasional. Pada suku pertama tahun 2019, ekonomi Malaysia mencatatkan jumlah keseluruhan KDNK sebanyak 341.7 bilion, iaitu peningkatan sebanyak 4.5% berbanding suku sebelumnya. Jumlah ini disumbangkan oleh 5 sektor utama, iaitu perkhidmatan, pembuatan, pertanian, pembinaan serta perlombongan dan pengkuarian. Sebanyak 57% disumbangkan kepada sektor perkhidmatan, 7.6% disumbangkan kepada sektor perlombongan dan pengkuarian, 4.9% untuk pembinaan, 7.2% untuk pertanian dan 22.1% untuk pembuatan. Penjanaan ekonomi di Malaysia secara amnya disumbangkan oleh aktiviti keusahawanan yang meliputi pelbagai jenis aktiviti perusahaan seperti PKS, penjajah, koperasi, rangkaian franchise, start-up, perusahaan sosial dan termasuk juga perniagaan atas talian. Misalnya, apakah dampak aktiviti keusahawanan di Malaysia? Import aktiviti keusahawanan di Malaysia dapat diukur melalui pelbagai aspek. Import utama yang dapat dilihat adalah sumbangan kepada pemantapan ekonomi negara.
Pada tahun 2017, PKS telah mencatatkan pertumbuhan KDNK yang lebih tinggi iaitu sebanyak 7.2% berbanding dengan 5.2% pada tahun sebelumnya, mengatasi pertumbuhan KDNK keseluruhan sebanyak 5.9%. Ini telah meningkatkan sumbangan PKS kepada KDNK keseluruhan daripada 32.2% pada tahun 2010 kepada 37.1% pada tahun 2017. Selain daripada sumbangan kepada pemantapan ekonomi negara, aktiviti keusahawanan di Malaysia juga dapat memperkasakan tahap sosioekonomi pelbagai lapisan masyarakat termasuk golongan wanita, belia dan yang kurang berkemampuan. Dari segi pemerkasaan sosioekonomi wanita, sebanyak 364,052 usahawan wanita telah mendapat manfaat daripada pelbagai inisiatif dan sokongan keusahawanan seperti sokongan kewangan, latihan dan infrastruktur perniagaan sepanjang 2017. Inisiatif dan sokongan ini adalah penting bagi menyokong 186,930 perusahaan milik wanita yang merangkumi 20.7% daripada keseluruhan perusahaan di Malaysia. Perusahaan di Malaysia juga menjana lebih kurang 9.9 juta peluang pekerjaan yang merangkumi 66% daripada keseluruhan peluang pekerjaan di Malaysia. Namun demikian, kebanyakan peluang pekerjaan yang ditawarkan oleh aktiviti keusahawanan di Malaysia adalah pekerja tidak berkemahiran dan mempunyai kebergantungan yang tinggi kepada pekerja asing. Sebanyak 16% daripada jumlah pekerja keseluruhan di Malaysia merupakan pekerja asing yang terlibat terutamanya dalam sektor pertanian, perladangan dan binaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zaid bin Aziz dari Diploma Pengurusan Halal. InsyaAllah saya akan bercakap tentang program dan inisiatif kerajaan yang disalurkan kepada para usahawan. Yang pertama adalah antaranya sokongan yang dibantu oleh kerajaan adalah Majlis Amanah, iaitu MARA, dan juga Tekun Nasional yang mana mereka ni memberikan impak, iaitu dengan memberikan pinjaman modal ataupun pinjaman wang kepada usahawan yang baru nak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang baru sahaja nak bermula untuk berniaga. Selain itu, pihak bank juga memberikan peluang kepada usahawan ni untuk melakukan pinjaman wang supaya mereka dapat menjalankan perniagaan mereka ini dengan lebih lancar dan juga cekap. Selain itu, kerajaan telah memberikan sokongan dan dorongan, iaitu dengan mengadakan latihan industri seperti di Malaysia kita mempunyai Giat Merah. Giat Merah ini satu-satunya orang kata institusi yang boleh untuk sesiapa yang baru nak mencuburi bidang usahawan, boleh mereka ni mengikuti latihan industri di Giat Merah. Antaranya adalah latihan industri kulinari, gunting rambut dan pelbagai lagi. Itu adalah latihan daripada segi latihan industri. Baiklah, itu saja yang saya nak sampaikan pada hari ini. Baik, sekian, terima kasih.